Pelaburan pula, kita nak belajar tentang dua benda je. Satu, kita ada bangunan tersewakan ataupun terjualkan. Yang kedua, kita beli saham. Okey. Pelaburan. Pulangan pelaburan ada 3 jenis, iaitu dividen, share modal. Apa itu dividen? Dividen adalah wang yang kita terima hasil daripada apa yang kita laburkan. Itu dividen. Share bonus adalah share free yang syarikat bagi kepada kita. Okey, maksud share bonus ni adalah kita tak payah bayar. Syarikat bagi. Okay, itu maksud share bonus. Okey, keuntungan modal pula adalah hasil daripada jualan semula benda tu. Contohlah katakan, kita beli saham harga RM5. Bila kita jual, RM6 harganya. So, kita untung RM1. Itu masuk keuntungan modal. Okay, alright. Yang berikutnya, contoh soalan. Nasrul, dia ada RM12,000 dan nak beli saham syarikat LMN 80 sen seunit. Berapakah saham paling banyak yang dia boleh beli? Senang je lah kan. Duit yang dia ada dibahagikan harga satu saham. Dia mampu beli sebanyak 15,000 unit saham. Okey. Yang ketiga. Yang ni dia beli saham sekaligus harga dia 80 sen. Yang ni pula harga saham tu naik turun. Sabri ada RM20,000 nak beli saham syarikat Tok Senyum Berhad. Okey. Kalau dia beli saham tersebut pada waktu sukuan ketiga, berapa saham dia ada? Okey, ni kan dia beli sekaligus bulan ketiga. Maksudnya bulan sukuan ketiga tu, Julai September tu, dia guna duit RM20,000 tu, dia beli semua saham. Berapa dia dapat? Macam kes tadi lah. RM20,000 dibahagikan dengan sikit 30 sen. Dia akan dapat saham sebanyak 15385. Tapi, kalau dia beli sikit dengan kadar yang sama, contoh, dia ada 4 sukuan. Dia ada RM20,000. Maksudnya setiap sukuan tu dia akan beli sebanyak RM5,000. Dia bagi RM5,000 untuk beli saham sukuan 1. RM5,000 sukuan 2. Macam itulah. Jadi setiap sukuan tu dia akan dapat hasil berbeza-beza lah. Pada sukuan pertama, dia dapat membeli sebanyak 4,000 saham. Iaitu 5,000 bahagi dengan 1.25. Bila saham makin meningkat, dia dapat beli kurang sikit. Kalau dapat beli 35 je satu saham saja. Bulat sukuan ketiga, harga turun sikit. Saham bertambah sikit. 3846. Bulat sukuan keempat, harga saham jatuh. Saham dapat beli banyak. So, berapa saham dia dapat? Dapat beli sebanyak 15,963. Okay, alright. Okay, so harga pemerataan saham bermaksud secara puratanya berapakah harga saham yang dia beli. Itu maksud harga pemerataan saham. Okay, sebab apa? Sebab saham tak sama harga. Sukuan 1, 125, sukuan 2, 1.4, sukuan 3, 1.3, sukuan 4, 1.1. Tapi secara umumnya berapa purata? Puratanya kita belajar macam biasa lah. Jumlah duit yang dia ada dibahagikan dengan jumlah saham dia dapat. Jadi secara umumnya harga saham yang dia beli lah 1.25, lebih kurang begitu. Okey. Itu tentang pelaburan. Yang pertama tentang saham. Saham senang begini ya. Okey. Tentang saham cuma kita tahu berapa jumlah saham dia dapat dan juga berapakah harga pemerataan. Dua yang kita tahu. Okey. Satu lagi Roy yang penting adalah berkaitan dengan kita beli bangunan, kita sewakan ataupun kita beli bangunan kita jualkan, berapa hasil dapat. Yang ni penting. Kalau kita ada tanah, kita laburkan, apa sih dapat? Dapat hasil sewaan, pajakan, jualan. Maksudnya, kita ada tanah, kita sewakan. Orang lain usahakan. Setiap bulan dia bayar kepada kita. Itu hasil sewaan atau pajakan. Ataupun kita ada tanah, cukup time, kita jual balik. Hasil jualan. Ada rumah pula, apa hasil kita dapat? Ada rumah, kita sewakan. Dapat hasil sewaan.
Ataupun kita jualkan rumah tu, dapat hasil jualan. Lot komersial, kedai-kedai, sama juga, sewaan dan jualan. Okay, alright. Okay. Ini contoh soalan simple lah. Dia beli rumah harga 175,000. Kemudian dia jual rumah tu harganya 28,000. Sebelum dia jual, dia sewakan. Dapat hasil sewaan RM80,000. Lepas tu, waktu dia beli rumah tu, dia kena bayar kos itu, kos ini, kos RM3,000. Berapakah keuntungan dia? Untuk kira keuntungan adalah jumlah yang dia dapat per dengan jumlah yang dia belanja. Apa yang dia dapat? Dia dapat ialah hasil jualan rumah dan hasil sewa rumah. Itulah pendapatan dia. Apa pula belanja dia? Belanja dia ialah dia beli rumah itu dan dia buat kos-kos itu. Okey. So untuk cari untung, yang hijau tu kena tambahkan tolak dengan yang kuning dan yang merah. Dapatlah untung. Okay. Alright. So untung dia ialah yang hijau tambahkan tolak yang merah, dapat hasil untung. Itu jawapan dia. So berapakah nilai pulangan pelaburan? ROI ialah jumlah untung per dengan modal darab 100. Begitu. Jadi dia untung sebanyak 92.7. Maksudnya sini lah, dia beli bangunan tu murah saja, 175. Tapi bila dia jual, harga tinggi, 280. Dapat sewa pula, dapat hasil lagi. Jadi dia hebat lah, dia bijak lah. Okay. Setiap RM1 dia laburkan selama ni, dia dapat pulangan balik sebanyak 92.57%, iaitu hampir 93 sen. Okay, alright. Okay, ni yang simple lah. Kalau yang payah sikit, 1 Mac. Okay, 1 Mac, Syafiq melabur beli amanah saham belia 8,000 unit, harga RM1.50. Sorry. Tahun depannya, dia jual balik, dia dapat saham tu, dapat dia diberikan dividen sebanyak 4%. Berapakah modal awal dia? Modal awal dia ialah berapa duitkah yang dia bayar untuk beli 8,000 unit saham. So, dia beli 8,000 saham, satu saham RM1.50, darabkan sahaja, dapatlah sebanyak itu. Dia belanja sebanyak RM12,000 untuk beli saham. Inilah modal awal dia. B, berapakah dividen yang dia terima? Untuk dividen, mesti darabkan dengan duit, ya, dengan duit, bukan dengan bilangan saham. Jadi 4/100 darab dengan 12,000. Jadi dapat dividen sebanyak RM480. Okey. Lepas tu, tahun depannya tu, dia jual semua saham dia dengan RM1.70. Tadi dia beli RM1.50. Sekarang dia jual RM1.70. Di situ, dia sudah untung sebanyak 20 sen. Untung 20 sen tu namanya adalah untungan modal. Namanya. Jadi berapakah pulangan pelaburan? Untuk kira pelaburan, dia jual dapat sebanyak itu. Yang dia belanja, okey, modal tadi RM12,000. Dividen tadi 480. So dia belanja dia apa? Belanja dia tadi lah, dia beli saham RM12,000. Saja saham dia. Itu saja belanja dia. Pendapatan dia, dividen 480, dia jual balik saham tersebut 13,600. Berapa untung dia? Bila untung dia, mestilah hijau tolak merah. Okay? Hijau tolak merah, untung dia sebanyak itu. Gitu. Alright. 13,600 campur 480, tolak 12,000.
per dengan modal awal dia RM12,000 darab dengan 100. Jadi dia untung sebanyak 17.33. Okey, ini cara kira ROI. Okey, bagi pembelian saham. Simple sikitlah. Yang agak sukar sikit ialah bila melibatkan pembelian dan penjualan rumah. Sebab apa? Sebab banyak. Okey, alright. Tadi ya. Dividen tadi 4,8%. Okey. Yang dia modal tadi. Dia jual saham tadi dia dapat 13,100. Okey. Yang dia beli saham tadi ialah 12,000. Jadi yang beza ni ialah keuntungan modal namanya. Okey, yang ni yang boleh melibatkan pembelian dan juga penjualan rumah. Banyak benda. Encik Saad membeli sebuah rumah berharga RM280,000 tahun 2015 kali tu di Ipoh. Dia bayar 10% secara tunai, baki oleh bank. Kemudian dia sewakan kedai tersebut. Dia sewakan kedai tersebut. Lepas tu 2023 pada kadar RM2,000 sebulan, 2023 dia jual rumah tersebut harganya RM450,000. Okey, sepanjang tempoh tersebut dia dah bayar kat bank dah sebanyak RM200,000 dan baki hutang lagi RM155. Okey. Jadi susah sebab apa? Sebab banyak maklumat. Tapi sebenarnya walaupun banyak maklumat, kita boleh pecahkan kepada dua benda. Pendapatan, perbelanjaan. Itu macam dua benda. Okay, di sini tengok. Tadi pendapatan dulu. Okey, pendapatan dulu. Dia sewakan rumah tersebut, okey, bermula 1 Januari 2017. Okey, lepas tu Disember 2023 dia jual. Berapa hasil dapat? 2017 sampai 2023 tempohnya selama 6 tahun. Jadi 2,000 sebulan kali 6 tahun kali 12 bulan. Hasil sewaan sebanyak RM144,000. Itu hasil dia sewakan kedai itu. Yang kedua, harga rumah kedai itu 200,000 namanya adalah modal. Itu modal. Maksudnya harga asal guna itu adalah modal. Dia bayar 10%. Itu belanja. Okey. Ni ya. Pendapatan dia adalah first kali adalah hasil jualan kedai tersebut 4,500 dan hasil sewaan 4,500. Ini pendapatan dia. Belanja pula apa dia? 10% bayar cash. Berapa ribu ringgit. Jadi dapat 10/100 darab dengan 2,800. Yang kedua, bayar dekat bank dah 200,000. Baki dekat bank lagi 155,000. Inilah perbelanjaan dia. Okey, so berapakah ROI dia? Untuk ROI yang hijau tolak yang merah. Okey, so yang hijau tolak yang merah per dengan yang kuning modal darab dengan 100. Tekankan kereta slow step by step. Okey, buat dalam kurungan dulu. Okey, 4,500 campur 4,400 tolak 2,800 tolak 1,000 tak boleh. Okey, dapat lagi. Dapat macam gitu. Okay, right? Boleh dah? Okey, seterusnya. Adakah Encik Saad seorang pelabur yang bijak? Ini soalan kebat ada rendah je. Dia bijak tak bijak? Pertama saja dia bijak lah. Sebab apa bijak? Sebab dia beli rumah kedai, dia sewakan. Dapat sewaan. Yang kedua dia bijak sebab dia beli bangunan tersebut di Ipoh dalam bandaraya. Tentulah senang disewakan. Yang ketiga ialah sebab dia mampu jual rumah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dia bijak. Bagilah alasan macam-macam. Antaranya kedai dalam bandaraya. Senang nak disewakan. Nak jual pun senang orang nak beli. Sebab apa? Sebab dalam bandaraya. Yang kedua, mudah disewakan.
Okay, jualan harga pada tinggi. Ini antara contoh kenapa kita kata dia bijak. Okay, kalau kita tak bijak boleh tak? Boleh. Tapi kena bagi dua sebab lah kenapa. Yang pertama sebab apa? Sebab kata dia bijak, dia tak bijak kerana apa? Kerana dia jualkan harta yang sangat berpotensi untuk mengumpul keuntungan. Contohlah kalau kita kata dia tak bijak kan. Lagi apa lagi? Macam nak dua kan? Contoh. Ataupun dia kita berkata dia menyewakan pada kadar yang RM2,000 sebulan agak rendah. Contohlah. Okay, alright. Okay, cukup. Apakah yang dimaksudkan dengan tahap risiko? Okay. Bila kita melabur, kita berhadapan dengan kerugian. Okay, ada risikonya. Bila kita membeli bangunan, kita nak jual balik. Apakah tahap pulangannya? Kita beli saham nak jual balik. Senang tak senang? Susah tak susah? Tahap kecairan. Semua kan tahu. Okay? Risiko adalah kemungkinan kita rugi bila kita melabur sesuatu. Itu risiko. Pulangan ni pula ialah kita jual barang tersebut. Okay? Tahap jumpa. Untung tak untung. Yang ketiga lah, mudah tak mudah kita nak jual balik benda tu. Itu kecairan. Kecairan ni adalah tahap kita nak senang susah kita nak jual balik barang tu. Pulangan pelaburan ni ialah berapa hasil kita dapat. Risiko ni lah untung rugi kita. Okey. Di mana kena ingat kalau kita simpan dekat bank, pelaburan kita, simpanan kita adalah bebas risiko. Kenapa kata begitu? Kerana simpanan dekat bank kat Malaysia ni dilindungi oleh kerajaan melalui PIDM. Kalau di bank, kalau tengok kat pintu bank tu, dia akan tulis tu. Perlindungan anda dilindungi oleh PIDM. Apa dia PIDM ni? Sebuah syarikat insurans yang ditubuhkan khusus untuk melindungi simpanan duit dekat bank. Okay? Dan kenapa dia bebas? Sebab apa? Sebab kita bila masa sahaja boleh simpan, boleh keluarkan. Senang. Dan juga bank pun ada kedudukan keuangan kukuh. That's why lah kenapa simpanan dekat bank bebas risiko. Amalah saham pula risikonya sangat tinggi. Kurang tinggi. Kenapa? Kerana saham itu ditawarkan oleh syarikat. Tidak dijamin oleh kerajaan dan insurans kerajaan tu, PIDM tadi. Okay. Kita beli saham syarikat, kita tidak ada insurans dan tidak dijamin oleh kerajaan. Contoh katakan, kita beli saham Petronas. Kerajaan tak cover kerajaan tak lindungi. Pada kita lah. Okay. Dia bergantung kepada prestasi keuangan. Contoh katakan. Contoh kita ambil McDonald's. McDonald's. Okay. Kita beli saham McDonald's. Memang akan untung. Sebab apa? Sebab ramai orang suka makan McDonald's. Jadi untung McDonald's tu tinggi betul-betul. Tetapi macam sekarang ni, kes Palestin kan ni, ramai boykot Palestin, boykot McDonald's. So apa jadi? Pendapatan McDonald's terjejas teruk. Maka pelaburan kita pun akan mengalami kerugian. Sebab apa? Sebab syarikat tak jana untung. Jadi syarikat pun tak dapat nak bagi untung, bagi apa? Faedah yang tinggi. Itu dia, risiko dia. Alright. Lepas tu, kita boleh mudah untung, mudah rugi pada bila-bila masa. Contohlah gitu. Contoh macam saya tadi, McDonald's tadi kan. McDonald's kan ni jatuh merudum saham dia. So siapa? Pening kepala lah. Okay, sebab apa? Sebab tak untung banyak. Tapi siapa beli Mary Brown, siapa beli Petronas, dia untung. Sebab kan ni orang bakat beli barangan buatan Malaysia. Okay. Jadi untunglah. Okay, seterusnya. Tanah pula, tahap pulangan tinggi. Tapi cair rendah. Kenapa? Kerana bila ada hartanah, kita beli rumah ke, beli kedai ke, kita boleh sewakan. Kita boleh kita boleh jual balik. Dapat hasil yang sangat tinggi. Rumah hari ni harga RM100,000. Lagi 5 tahun mungkin dah naik jadi RM200,000 contohnya. Jadi pulangan tinggi. Tetapi cair rendah. Apa maksud cair rendah? Kerana ianya sukar untuk dijual. Bukan semua orang boleh beli rumah tersebut on the spot.
Jadi sukar untuk membeli menjadi pembeli. That's why dia kata kecair rendah. Cair ni ialah susah senang nak jual balik benda tu. Okey. Yang ni kita ingat, kena hafal. Simpanan bebas risiko, pulangan rendah, cair tinggi. Kenapa? Sebab dijamin oleh kerajaan, faedah bank bagi rendah saja, tapi senang nak keluarkan. That's why tinggi. Alright. Contoh. Puan Fatia beli sebuah rumah. Okay. Tak kisah banyak pun. Bila soalan kata, ni maklumat je. Adakah dia capai 40% pulangan atas pelaburan? Ini ialah pulangan atas pelaburan. Bermaksud ROI. Bila sebut ROI saja, tahu 3 benda. Modal, pendapatan, belanja. Dia beli rumah harga 200,000. Itu adalah modal. Okey. Pendapatannya pula, dia jual rumah. Okey. Dia bayar deposit, itu belanja. Dia jual rumah, hasil, pendapatan. Dia sewa rumah, itu hasil, pendapatan. Dia bayar dekat bank, itu belanja. Baki hutang kat bank, itu belanja. Duty stamp, cas-cas paket mata semua tu, itu belanja. Tu dia. Okay. Mesti tahu beza 3 ni ya. Modal, pendapatan, belanja. Nak kira ROI? Okay, macam biasa tadi. Hijau. Okay. Tolak merah. Dapat untung. Okay. Hijau tolak merah. Dapat untung. Per dengan kuning. Darat 100. Dapat ROI. Okay. Simple soalannya. Gitu je. Okay. Dia dapat ROI 43.5. Dia target tadi 40% saja. So, dia capailah target itu. Okay, soalan bentuk ini dah keluar dalam exam SPME baru ni keluar. Soalan bentuk ROI ni. Okay, satu lagi soalan. Tak kisah banyak maklumat sekalipun, nampak sahaja ROI. Okay, nampak sahaja ROI, tahulah. Modal. Modal harga asal rumah. Deposit, belanja. Jualan, pendapatan. Sewaan, pendapatan. Bayar dekat bank, belanja. Deposit, belanja. Baki bank, belanja. Duty stamp, belanja. Soalan sama je. Dia cuma ubah pada nilai dan situasi je. Okey, soalan kata berapakah pulangan pelaburan? Bila pulangan pelaburan, hijau tolak merah, per kuning darat 100. Siap. Itu je. Hijau tolak merah, per kuning darat 100. Siap. Itu je cara kira ROI. Hijau tolak merah, per kuning darat 100. Siap. Simple sangat. Lepas tu dia kata, dia dapat untung je dah. 41.39%. Tapi, kalau dia target untung 5%, lagi capai? Tak capai kan? Tak capai. Bila tak capai, kalau dia nak capaikan juga, apa dia boleh buat? Ni soalan kebat. Dia tak capai. Dia target 50%. Tapi dia capai 41%. Terkurang 9%. Apa dia boleh buat? Satu ialah, dia boleh upkan. Okay? Dia dah terkurang sebanyak RM15,500 lagi. Untuk dapat 50% dia mesti untung RM90,000. Tapi sekarang dia untung RM74,500 je. So, berapa kena untung? Misalnya dapat RM15,000 ni. Satu cara ialah, dia boleh naikkan kadar sewaan. Ataupun, dia lanjut. Dia ubah tarikh jangkaan jualan. Katakanlah, kata dia jual tahun ni, dapat jual RM400,000. Kata tahun depan mungkin RM4,500. Contoh gitu. Okay? Jadi dia lanjut tempoh. Sebab rumah ni makin lama makin mahal harga dia. Okay, alright. Ini ada cara yang kita boleh lakukan kalau nak capai target. Naikkan sewaan ataupun ubah tarikh jualan. Ataupun naikkan harga jualan. Tapi naikkan harga jualan susah sikit. Sebab apa? Sebab harga jualan ikut pasar saham kan. Pasaran semasa. Okay, cukup tu. Okay, ni soalan lagi ya. Tak kisah banyak mana pun, yang penting bila kata ROI lah. Okay.
Batrisya ni bijak tak bijak? Kata. Okay, dia kata apa? Dia beli sebuah rumah 4 bilik taman dekat universiti. So dia bijak tak? Bijak lah, sebab apa? Dia beli rumah dekat dengan universiti. Strategik. Orang akan sewa punya, budak-budak akan sewa punya. Yang kedua, bagus sebab dia sewa rumah tersebut ikut dengan bilik. Tak sewa sebiji rumah. Contoh. Kalau dia sewa sebiji rumah tu 1,000 kan. Contohlah. Katakan rumah tu ada 3 bilik. Dia untung lah kan. Kalau sesuatu. Tapi kan misalnya dia buat setiap bilik. Bilik ni 500, 500 dia untung lah. Okay, alright. Okay, B. Selepas 2 tahun, berapakah duit dia bayar kat bank? Setiap bulan dia bayar kat bank 2,500. 20 tahun, 2,500. Kali 20 tahun, kali 12. Dah bayar kat bank sebanyak RM600,000. Sedangkan harga rumah tu 450,000 ya kan. Tapi kerana beli kat hutang kat bank, up, harga jadi tinggi. Lepas tu soalan kata lagi, berapakah jumlah sewaan? Setiap bulan disewakan rumah tersebut RM500 setiap bilik. Rumah tersebut ada 4 bilik. Maksudnya setiap rumah tu dia akan dapat RM2,000. Jadi 4 bilik darab 500 darab 20 tahun, 20 bulan. Ini hasil sewaan RM480,000. Ya. Kemudian selepas 20 tahun dia jual rumah tu lah. Dah lama dia jual rumah tu. Berapakah pulangan modal? Pulangan modal harga rumah tersebut tolak dengan modal asal dia. Itu. Pulangan modal sebanyak RM200,000. Okey, berapa pula ROI dia? Okey. Sorry typo tu. Berarti saya masih punya baki lah, bukan kabaki ya. Baki. Okey. Untuk kira rumah, ROI, modal dia, pendapatan tadi lah, jual rumah dengan sewaan rumah, belanja dia tadi, semua tadi. Okay, bayar kat bank, baki dekat bank, belanja-belanja lain-lain, itu semua. So, untuk cari ROI, hijau tolak merah per kuning darab 100. Itu formula dia. Hijau tolak merah per kuning darab 100. Pendapatan tolak belanja per modal darab 100. Okey, dapat jawapan. Itu cara kira ROI. Okey, boleh ya? Okey, itu part yang ketiga berkaitan dengan ROI. Dan part yang terakhir untuk topik ini adalah berkaitan dengan beli barang secara hutang. Okey, beli barang sehutang. Okey, untuk beli barang sehutang,